Okay, ni kita nak tengok satu topik yang saya rasa topik ni best jugalah, interesting untuk kita tahu. Okay, topik dia birth of modern magazine. Kita nak tengok macam mana kata apa modern magazine ni boleh dilahirkan ataupun wujud lah. Modern magazine ni kita tak boleh deny, kita tak boleh deny dia punya teknologi dia agung lah, sangat agung, ciptaan yang agung yang perlu ada. Kita tak boleh nak kata modern magazine ni teruk, kita tak boleh guna. Tak, dia perlu ada, dan di saat kecemasan dia lah kata apa yang kata the best choice yang kita ada, dan kita perlu guna. Okey, untuk hari ni ramai daripada kita sedar lah, macam saya pun salah seorang yang tersedar akan kaedah yang digunakan oleh konvensional ni hanyalah menggunakan drug, surgery, drug, dan benda tu dia berputar sahaja sehingga selama-lamanya. Dia tak pernah berhenti menggunakan synthetic drug. Okay, dia ada reason, sebab sistem yang dibina ni dia memang sistem yang dibina macam tu. Sistem ni dibina oleh Rockefeller Foundation. So kalau sebut nama Rockefeller ni, biasa orang kaitkan dengan orang kata apa, teori konspirasi. Ini bukan teori konspirasi, ini benda betul. Okay, so kita tengok macam mana dia boleh lahirkan modern magazine ni. Okay, ia bermula dengan John D. Rockefeller yang waktu tu memonopoli industri oil and gas. Dalam masa yang sama, saintis menemui lah petrochemical dan kebolehan kata apa menghasilkan petrochemical ni daripada minyak. Okay, waktu tu saintis temui banyak pharmaceutical drug boleh dihasilkan daripada minyak ni. So Rockefeller ni tengok benda tu sebagai satu peluang untuk dimonopoli oil and gas. Dalam masa yang sama dia nak monopoli modern medical industry. Okay, part yang best, semua petrochemical ni boleh dipatenkan dan dijual dengan profit yang tinggi. Tapi waktu tu ada satu masalah yang dihadapi oleh Rockefeller ni, iaitu separuh doktor di Amerika ni menggunakan kaedah rawatan holistik. Waktu tu kata natural dan medical herbs ni sangat popular lah dan digunakan oleh rakyat Amerika waktu tu. So Rockefeller, si monopolis ni, mencari jalan untuk menghapuskan pesaing lah. Macam biasa, dia menggunakan klasik strategi dengan dia create problem, dia create reaction, and dia create solution. 3 benda ni dia buat. Okay, pada tahun 1810, Rockefeller ni berkawan dengan Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ni adalah salah seorang monopolis industri keluli. Memang kaya gila lah kata Carnegie ni. Dia seorang antara yang terkaya kat US waktu tu, dan dia seorang penderma jugalah. Okay, daripada Rockefeller ni menggunakan Carnegie ni lah, Prestige Carnegie Foundation. Carnegie menghantar Abraham Flexner merantau ke seluruh Amerika dan report status keadaan persekolahan perubatan dan hospital waktu tu lah, dan keluarlah Flexner report. So siapa Abraham Flexner ni? Okay, Abraham Flexner ni dia bukan seorang doktor, dia bukan saintis, dia bukan pendidik perubatan. Beliau adalah bekas guru, pakar dalam amalan pendidikan, mempunyai latihan khusus dalam psikologi, memegang ijazah sarjana seni dan merupakan pengasas dan pengendali sekolah persediaan kolej di Kentucky. Flexner ni dia menerbitkan penilaian kritikal tentang keadaan sistem pendidikan di Amerika lah pada tahun 1908, bertajuk The American College Criticism. Kerjanya menarik perhatian Presiden Yayasan Carnegie dan penyokong tegar perubahan sekolah perubatan lah. Waktu tu kan dia orang nak buat pertukaran, so dia orang kena buat report lah. Ia adalah kajian panjang tentang pendidikan perubatan di US dan Kanada yang dikeluarkan oleh Abraham Flexner. Ia telah diterbitkan dan diberi kepada Kongres US pada 1910 di bawah sokongan kewangan daripada Yayasan Carnegie ni. Waktu tu Kongres bertindak atas kesimpulan laporan itu dan menjadikan ia undang-undang. So dengan keluarnya report Flexner, maka lahirlah modern magazine yang kita tahu hari ni lah. So dalam report tersebut menekankan keperluan perubahan terhadap sistem pembelajaran perubatan. So berdasarkan report tersebut, memang huru-hara lah. Lebih separuh kolej perubatan terpaksa ditutup. Homeopati diburukkan oleh media dan government sendiri. Doktor yang mengamalkan perubatan holistik banyak dipenjara. So untuk menutup waktu tu ramai jugalah doktor-doktor ni, dan orang ramai tak puas hatilah dengan apa yang berlaku. So untuk menutup mulut ramai doktor yang masih pertikaikan tindakan tersebut, Rockefeller menaja $100 million kepada kolej dan hospital. So mereka masukkan kaki tangan mereka ke dalam General Board Sekolah Perubatan.
So untuk memastikan sekolah perubatan beralih sepenuhnya ke arah mengajar dan menolak ubat farmaseutical ni lah. So para penderma ni, Rockefeller dan Carnegie ni menetapkanlah syarat untuk melantik salah seorang daripada kaki tangan mereka ke lembaga pengarah sekolah agar sekolah menerima geran dan derma. Apabila masuk saja orang berkepentingan dalam perubatan, maka dijadilah benda macam ni. Dengan start daripada situ, dia mula manipulasi dengan menyalurkan gaji kepada kaki tangan dalam senarai gaji penderma lah. Bila orang ni dah kata makan gaji, dia dah dipegang lah, dia dah dipegang. Sebagai balasan untuk derma, grant dan derma, Rockefeller dan Carnegie menghendaki sekolah untuk meneruskan pengajaran bahan khusus yang berorientasikan ubat farmaseutical secara eksklusif, tanpa menekankan kepada perubatan semula jadi. Sebab dia nak menjual ubat yang dia buat. So macam dia tak boleh lah nak push perubatan secara semula jadi ni. Kalau dia push perubatan semula jadi, memang melingkuplah ubat-ubat farmaseutical waktu tu. So sejak itu ia kekal lah begitu sehingga ke hari ini. So kolej perubatan ni sejak daripada itu memang dia hanya diajar atau ditekankan ubat farmaseutical. Untuk kaedah-kaedah kata rawatan semula jadi ni memang dia tak belajar pun lah. Menjelang tahun 1925, lebih 10,000 pakar herba keluar daripada perniagaan. Memang melingkup lah waktu tu. Pada 1940, lebih 1,500 pakar chiropractor yang didakwakan dan mengamalkan tipu daya. Kedua sekolah perubatan homeopati berkembang pada 1900, berkurang kepada hanya 2 pada 1923. Menjelang tahun 1950, semua sekolah yang mengajar homeopati telah ditutup. Sekolah perubatan tak ajar pelajar perubatan tentang pemakanan, kerana itu adalah penawar semula jadi. Kalau ikut logik pun kan, kalau kita ikut logik, sekolah perubatan memanglah dia tak akan ajar student-student dia menggunakan pemakanan, sebab itulah penawar sebenarnya. Ubat itulah makanan kita itulah sebenarnya ubat. Kalau andai kata dia mengajar student-student perubatan dia tentang pemakanan, macam mana dia nak tolak ubat-ubat farmaseutical ni? Dia tak boleh nak buat duit lah. So doktor ni, mereka mengakui lah, doktor-doktor dalam MBB ni pun dia mengaku juga. Doktor berkata mereka hanya terima pendidikan pemakanan selama 1 jam, tetapi menghabiskan masa berjam-jam untuk ubat yang dipatenkan, kerana doktor dibayar untuk menulis prescribe ubat farmaseutical. Seorang doktor tak boleh prescribe ubat untuk makanan semula jadi, kerana penawar semula jadi yang terdapat dalam alam semula jadi tak boleh dipatenkan. So lobby ubat dan untuk pastikan doktor terus menulis prescribe untuk ubat farmaseutical adalah sangat besar dan pengaruh lah. Orang dia ada duit, dia ada kuasa, dia boleh buat segala-galanya lah. Dia orang ni memang doktor-doktor ni dia tak dibayar untuk nak mendidik pesakit. Apatah lagi dia nak cerita berkenaan side effect ubat ke, ataupun macam mana nak sembuh dengan ubah lifestyle ke. Dia tak ada masa dia nak ajar student ni, dan dia tak dibayar pun untuk nak didik pesakit. Jika seorang doktor tak lulus dan tak terima ijazah medikal doktor daripada sekolah perubatan yang diluluskan oleh Flexner, maka ia tak dapat mencari pekerjaan di mana-mana lah. Dia kena ada chop dulu baru dia boleh bekerja lah. Itu sebabnya kenapa para doktor hari ini sangat berpegang kepada ubat sintetik dan hanya tahu sedikit tentang sifat penyembuhan semula jadi yang terdapat dalam alam semula jadi. So hasil laporan Flexner, penyelidik perubatan mendapat lampu hijau lah kepada treadmill yang tak berkesudahan untuk mencari ubat yang lebih baru dan lebih baik untuk merawat pesakit. That's why kita tengok penyelidikan yang dibuat ni, dia sentiasa saja berlaku untuk nak cari ada penyakit, dia buat penyelidikan. Ada penyakit baru, dia buat penyelidikan. Ada penyakit baru, dia buat penyelidikan. Dia memang sistem dibuat macam tu. Sistem dia dah dilorongkan macam tu. So bila di setiap penyelidikan, kita boleh tahulah kalau penyelidikan dibuat oleh kata dia orang ni, memang dia akan bias lah. Dia akan bias lah. Dalam jangka masa yang singkat, sistem perubatan mengalami perubahan yang sangat ketara. Ini dia dah plan memang dia berjaya lah. Waktu tu dia berjaya buat. So setiap pelajar terpaksa belajar ubat Big Pharma yang dipatenkan. Dan sekarang 100 tahun sudah berlalu dan kita mempunyai ramai doktor yang tak tahu apa-apa tentang kelebihan makanan atau herba atau apa-apa kaedah holistik. Sebab memang dia dah doktor-doktor ni dah dicuci otak dah. Dia hanya tahu rawat pesakit dengan menggunakan synthetic drug. Selain daripada tu tak ada. Dia tak ada. That's why dia sangat-sangat berpegang dan percayalah kepada ubat sintetik ni. Dia betul-betul berpegang. Tapi kalau kita tengok doktor-doktor yang dah dah lebih matang, lebih beza cara pemikiran doktor-doktor yang muda ni dengan doktor-doktor yang dah matang ni berbeza. Dia macam ada gap tu.
Ubat tidak fokus kepada penyembuhan tetapi ia hanya merawat simptom.